Hai semua, kali ni Daya nak kongsikan resepi nasi tomato ala jamuan pengantin dan juga Daya akan bagi tips serta petua untuk dapatkan nasi yang berderai sebiji-sebiji macam ni. Menggunakan basmati, kalau kita salah masak ataupun salah teknik, nasi kita dia akan bergumpal dan tak jadi berderai. Jadi, jom kita tengok video cara masak nasi tomato yang sedap ni. Mula-mula, kita sediakan satu bekas untuk kita sukat beras. Dan gunakan basmati. Dan gunakan cawan sukatan metrik. Satu cawan ni bersamaan dengan 250 ml. Rendam basmati selama 30 minit untuk bagi basmati itu lembut dan juga lebih panjang dan kembang. Sementara beras direndam, sediakan bahan untuk tumis nasi. Ada 8 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia lebih kurang, 1 biji bawang besar, 1 biji tomato, 1 biji cili hijau, 1 sudu teh gula, 2 sudu teh garam halus, 2 tangkai daun kari dan 1 batang serai. 2 helai daun pandan yang dah disimpulkan macam ni. 3 sudu besar minyak sapi, setengah cawan susu cair, 4 sudu besar tomato puri, 3 sudu besar butter ataupun margarin, rempah 4 sekawan dan gunakan 1 batang kulit kayu manis, 5 biji bunga lawang, 7 biji buah pelaga dan juga 3 biji bunga cengkeh. Dan gunakan kacang gajus dalam 1 genggam macam tu, 1 genggam buah kismis atau yang ni optional, nak guna boleh, tak guna pun tak apa. Dan juga ada kacang peas dalam 4 sudu besar. Untuk nasi tomato kali ni, Daya akan kisar bawang merah kecil bersama dengan bawang putih. Jadi, mula-mula potongkan bawang merah kepada ketulan yang lebih kecil untuk kita masukkan ke dalam balang pengisar. Bawang putih pun sama, kita potong kecil-kecil, lepas tu kita letak dan blend sekali sampai dia jadi betul-betul halus. Okey, ini tekstur yang Dayang nak, betul-betul halus macam ni ya. Satu biji bawang besar dimayang ataupun dihiris nipis. Halia dan yang suka hiris nipis dan kemudian akan hiris memanjang. Kalau nak potong bulat pun okey, janji hiris nipis ya. Buah tomato dan memang rezeki dapat yang fresh yang ada tangkai lagi. Potong kepada 4 bahagian je sebab kita tak nak terlalu halus sangat. Dah siap potong semua bahan, bolehlah kita panaskan kuali. Lepas tu mula-mula masukkan butter ataupun kalau tak ada boleh guna margarin. Masukkan minyak sapi. Alamak, susah pula dia nak jatuh. Minyak sapi ni baru buka, so dia memang susah sikit nak jatuh. Buat malu je lah.
Okey, sedikit info, gabungan butter dan juga minyak sapi ni dia akan menjadikan nasi kita sedap dan enak rasanya. Bila dia dah berbuih-buih dan panas macam ni, bolehlah masukkan bawang besar yang dah dihiris nipis tadi. Dan gorenglah sekejap sampai naik dan terbit bau bawang tu. Lepas tu bolehlah letak bawang merah dan juga bawang putih kisar tadi. Dan gunakan api sederhana besar untuk tumis bawang-bawang ni semua supaya bawang tu tak hangit. Kalau tak, dia akan memberi kesan rasa pahit pada nasi. Lepas tu boleh masukkan rempah 4 sekawan. Okey, dan dah bagi tahu kuantiti, boleh rujuk mula-mula video tadi. Gorengkan sekejap sampai dia naik bau wangi. Lepas tu bolehlah masukkan halia yang dah dihiris tadi. Serai jangan lupa titik atau ketuk kat hujung tu sampai pecah untuk dia keluarkan dia punya aroma. Kacau rata dan gaul sekejap sampai dia mendidih. Barulah masukkan tomato puri. Dan suka gunakan tomato puri sebab bila dah masuk tak payah nak gunakan pewarna lagi dan rasa nasi tomato tu betul-betul akan terbit daripada paste dia ni. Okey, gaul dan sebatikan dengan rempah-rempah tadi. Lepas tu lurutkan 2 tangkai daun kari. Lepas tu letak juga daun pandan yang kita dah simpurkan dan kacau lagi sekali sampai dia bersalut. Bila dah masukkan daun kari dan daun pandan, bau dia memang wangi. Biar sekejap sampai dia jadi pekat macam ni, barulah masukkan air dan juga susu cair. Minta maaf sebab kamera tak record masa Dayang masukkan air dan juga susu cair tadi. Tips untuk nasi yang berderai sebiji-sebiji, sukatan beras dan air kenalah sama ngam-ngam. Dan juga dalam resepi ni Dayang gunakan 4 cawan beras, jadi air pun 4 cawan ditambah dengan susu cair sebanyak setengah cawan. Inilah dia rahsia nasi yang berderai sebiji-sebiji. Bila dah mendidih, Dayang masukkan 2 sudu teh garam dan juga 1 sudu teh gula sebagai perasa. Lepas tu boleh kacau gaul sekejap supaya gula dan garam tu bercampur elok. Bolehlah masukkan kismis. Kemudian Dayang masukkan kacang pis. Tapi kalau tak suka kacang pis atau kismis, boleh skip step yang ni. Ini dia pati oren, rahsia nasi tomato yang tak mual ataupun muak kalau kita makan. Dan gunakan 1 sudu besar je. Kalau tak ada, boleh gantikan dengan jus limau nipis. Godek-godek sekejap ataupun kacau sekata dan kecilkan api ya masa ni. Bolehlah masukkan basmati yang kita dah cuci, rendam dan toskan dia punya air. Lepas tu Dayang letak 1 biji cili hijau. Yang ni pun optional, kalau nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Dan Dayang suka masukkan 1 biji buah tomato yang fresh kat dalam nasi tomato. Nama pun nasi tomato kan.
kenalah ada tomato buah dia sekali, betul tak? Jangan risau sebab dia tak masam pun. Lepas tu, last sekali dan taburkan kacang gajus. Dan kita tolak-tolakkan bagi dia sekata, jangan terlalu kacau, takut beras tu patah atau hancur. Just tolak-tolak manja je bagi bahan-bahan tenggelam dalam kuah, dan bila nampak dah mendidih lagi sekali, bolehlah transfer masuk kat dalam periuk nasi elektrik. Kena buat cepat dan juga berhati-hati sebab kita nak masak dalam periuk nasi. Kita tak nak dia jelantah ataupun mentah nasi tu kalau lambat ya. Letak penutup periuk dan masaklah seperti biasa. Bila dah masak, biarkan 15 minit sebelum kita angkat. Gembur nasi daripada luar ke dalam macam Dayang buat ni, supaya nasi tu cantik, elok berderai dan tak patah. Inilah dia hasilnya nasi tomato yang sangat cantik, sedap dan wangi serta berderai. Selamat mencuba semua. Bye.